Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton program kita malam ini, didoakan agar digunakan kesihatan baik dan sentiasa di bawah limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bersiaran bagi program sambutan Maulidul Rasul 1442 Hijrah atau tahun 2020 Masihi secara tasilan norma baru. So kita akan buat program seperti ini dari masa ke masa lah nampaknya. Dan program malam ini kita akan mulakan dengan tazkirah bertajuk Jom Selawat yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan khas kita, dan selepas itu diikuti dengan berselawat beramai-ramai. Jadi tunggu sehingga akhir. So kita akan muat naik link di mana para penonton boleh join berselawat nanti. Cuma pastikan telefon pintar dan komputer anda telah dipasang dengan Microsoft Teams. Okey. Dan baiklah, saya intro sikit tetamu jemputan kita. Kalau saya salah, mohon betulkan balik Ustaz. Baiklah. Tetamu jemputan kita hari ini Dr. Haji Nur Akiari Muhammad Raus, pengarah daripada Pusat Penyelidikan Ibu Maktum atau lebih dikenali dengan UMI, daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Sasul saya, minta maaf. Okey. Beliau adalah pengasas kepada kaedah membaca atau mengenal Al-Quran bagi anak-anak istimewa yang dinamakan kaedah Akhyar. Betul Ustaz? Okey. Mempunyai seorang anak autism lelaki dan 2 orang anak angkat OKU pendengaran kalau tak silap saya. Dan Dr. Akiari juga adalah salah seorang orang lama yang terlibat dalam pembentukan Persatuan Autism Muslim Malaysia untuk pengetahuan para penonton. Okey. Jadi selanjutnya detail mengenai Dr. Akiari rasanya biarlah tuan punya diri yang akan memperkenalkan lebih lanjutlah. Kalau sakut ada yang terlepas ke. Jadi tanpa membuangkan masa, saya persilakan Dr. Haji Nur Akiari Muhammad Raus untuk teruskan program kita Tazkirah Jom Selawat. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna hadha haluna la yakhfa alaik wa dha'funa zahirun baina yadayk fa'amilna bil ihsani idzal fadlu minka wa ilaika ya rabbal alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur AM, especially pada tuan moderator kita Cik Zamri, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini pertamanya kita kena banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi beri kita ruang dan peluang untuk kita hirup udara Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama boleh lagi berkomunikasi, boleh lagi bergurau senda dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita juga pada hari ini, hari memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita selayaknya kalau kita biasa menyambut hari lahir untuk anak-anak kita, sambut birthday untuk diri kita, dan apatah lagi dengan insan yang paling mulia, insan yang mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita memperbanyakkan di antara perkara yang paling mudah untuk kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan memperbanyakkan selawat. So hari ini kita akan berkongsi satu tajuk
yang santai mudah-mudahan insya-Allah, yang bertajuk tentang jom selawat. Marilah kita berselawat. Ajak anak-anak kita, ajak isteri, ajak suami untuk selalu berselawat kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sallu ala nabi. Kalau saya kata sallu ala nabi itu sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya nak mulakan perbincangan kita, perkongsian kita pada malam yang berbahagia ini dengan menceritakan sedikit tentang Muhammad, kalimah Muhammad, lafzul Muhammad. Muhammad ini adalah nama yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ini dia ada dua benda ataupun dua bahagian. Ada satu nama ni nama zat, dan ada satu lagi nama sifat. Nama zat dan nama sifat. Contohnya paling mudah saya bagi contohnya, kalau Allah itu adalah nama zat, kalimah lafzul jalalah, Allah itu adalah nama zat, dan asmaul husna yang biasa kita baca tu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu adalah nama sifat Allah Subhanahu wa taala. So begitu jugalah dalam konteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan konteks kita jugalah, kita pun ada nama kita, ada orang kata apa, zat kita di kita lah. Tapi sifat kadang-kadang orang tu terkenal disebabkan bukan nama ni, disebabkan sifat dia. Disebabkan sifat dia, bukan disebabkan nama dia. Sebab apa? Nama ni, nama zat ini, zat seseorang itu dia akan mati, dia akan hilang. Mungkin nama dia orang tak ingat dah, tetapi sifat itu orang akan ingat sampai bila-bila. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih kalimah, memberi nama Muhammad ataupun Ahmad, Ahmad dan Muhammad. Dan kalau kita lihat dalam perbincangan para ulama, nama Muhammad ini adalah nama terkumpul ni, nama sifat. Nama sifat. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama zat, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, so itu nama-nama zat, Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi Muhammad ini nama dia adalah nama sifat. Maksudnya sifat ini mubal apa? Muhammad ni kalau asal dia kalimah dia Mahmud. Mahmud ni yang terpuji, yang terpuji. Tapi apabila kita kata Muhammad, semua perkara-perkara yang terpuji, semua perkara-perkara baik yang amanah, jujur, bercakap benar, siddiq, fatanah dan sebagainya, semua perkara-perkara baik ini terkumpul dalam nama Muhammad. Sifat-sifat yang baik ini terkumpul dalam nama Muhammad. Itu sebab dinamakan Muhammad. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala memperakui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim. Maknanya Nabi Muhammad ni, kalau kita buat contoh akhlak di sini tempat dia, akhlak tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad di atas akhlak. Ketinggian Rasulullah SAW bukan akhlak tu, tetapi dia tinggi lebih daripada akhlak. Itu maknanya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini biasa kita dengar kalau orang lelaki biasa pergi hari Jumaat, khutbah Jumaat, ini biasa kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. So ayat ini masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menggunakan kalimah Allah. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam ada ayat Allah kadang-kadang dia gunakan nama inna, kami. Kami. Contoh dia ayat kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, maknanya kami ini Allah dengan kekuasaan dia menurunkan Al-Quran, dan kami jugalah yang memelihara Al-Quran. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah nama dia, lafzul jalalah, nama dia sendiri, zat Allah Subhanahu wa taala.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makna dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kat kita, wahai orang-orang yang beriman, aku dulu, aku dulu dan malaikat dulu yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawat dan salamlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan malam ni dalam masa setengah jam ni kita banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah mudah-mudahan dipanjang-panjangkan bermula hari ini dan akan datang masing-masing pun rajinlah berselawat, ajar anak-anak, ajar isteri, ajar suami untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ni MLM lah. Saya bagi tahu tu kalau tuan-tuan amalkan, tuan-tuan dan perempuan amalkan, masya-Allah saya pun dapat pahala lah. Itu je yang saya nak. Kita ni bukan orang banyak pahala, tetapi kalau kita memanjangkan kebaikan itu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mempersia-siakan amalan orang-orang yang baik-baik. So alhamdulillah, dan kita pun duduk dalam kalangan orang yang baik-baik, yang Allah Subhanahu wa taala uji. Yang Allah Subhanahu wa taala kebanyakan dalam grup AM ni memang Allah Subhanahu wa taala uji parent ni, ibu bapa ni dengan anak-anak istimewa. Dan begitu jugalah apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ahli syurga dalam rumah kita. Jadi perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita balik tentang kalimah Muhammad ni. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tak pernah panggil nama Muhammad dengan Muhammad sahaja. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala apabila dipanggil nama Muhammad di dalam Al-Quran, dia ada sifatnya. Ada dia punya gandingannya. Contoh ni di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wama Muhammadun illa rasulun wama Muhammadun illa rasul. Maknanya Allah Subhanahu wa taala panggil Muhammad itu dan mesti ada gandingan itu, iaitu Rasulullah ataupun Rasul, ataupun ataupun Allah Subhanahu wa taala panggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengiktiraf kewujudan Nabi sallallahu alaihi, walaupun dia pencipta Muhammad. Walaupun dia pencipta Muhammad, tetapi dia sangat kasih pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi kita untuk mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah duduk diam-diam dengan sahabat, Rasulullah tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahu tak aku rindu dengan ikhwan, dia kata. Nabi kata aku sangat rindu dengan ikhwan. Maka sahabat pun pelik. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan? Ikhwan ni saudara. Bukankah kami ini saudara kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, bal antum ashabi. Sebenarnya kamu bukan ikhwan saya, tetapi kamu adalah sahabat-sahabat saya. Sahabatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyambung bahawa jadi sahabat pun tanya, siapa sebenarnya ikhwan tu ya Rasulullah? Ikhwan ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul ladzi lam yarawni walakin yu'min bi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini, ikhwan ini adalah orang yang tak lihat aku, tak hidup sezaman denganku, tetapi mereka ini sangat beriman dengan aku dan sangat mencintai aku. Dan kita inilah tuan-tuan dan puan adalah dalam kalangan ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapat gelaran sebagai ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jom selawat. Perbanyakkanlah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita lihat dalam konteks ayat Al-Quran ni, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat mulia, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan nabi-nabi yang lain ini dengan nama-nama dia sendiri. Maknanya contoh ni kalau Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun, Allah panggil nama Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah
Kalau Allah SWT panggil Nabi Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Allah panggil dengan nama dia betul. Kalau contoh Nabi Musa, Allah panggil qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Maknanya Allah panggil dengan nama, tetapi Nabi SAW very special. Sangat special di hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap saya cek masa berapa dah ni. Okey, baik. Saya nak share satu kisah yang dinukilkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, tulisan Imam Ghazali. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali, kisah sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali tentang kisah Sufyan Ats-Tsauri, kisah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni ada dia di kalangan dia tabi'in, dalam kalangan tabi'in ataupun tabi'in, dan dia orang ini orang alim, ramai pengikut-pengikut dia. Satu hari apabila Sufyan Ats-Tsauri ini apabila dia bertawaf di Kaabah Baitul Atiq di Makkah Mukarramah, dia sedang bertawaf, dia jumpa seorang lelaki. Dia jumpa seorang lelaki ni, setiap kali tawaf tu dia dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi pusing, jumpa dengan lelaki tu tawaf juga Allahumma salli ala. Setiap langkah di bibir dia tidak orang kata bibir dia basah dengan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan biasanya kan kalau tuan-tuan dan puan ada pengalaman pergi buat umrah ke buat haji ke, biasanya kan kita diajar ada hadis-hadis ataupun doa-doa yang ma'thur, yang sahih, disebut tentang tawaf pertama sekian bacaannya, tawaf kedua sekian bacaannya, tawaf ketiga dan sebagainya. Tetapi lelaki ini tawaf pertama, tawaf ketiga sampai habis dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini di antara kelebihan. Jadi sampai satu ketika Sufyan Ats-Tsauri pun nak tahulah. Nak tahu kenapa dia duduk selawat. Dia banyak lagi doa-doa lain ni, kenapa dia selawat dia. Jadi Sufyan Ats-Tsauri pun tanyalah dia. Wahai lelaki, wahai saudaraku, dari tadi aku tengok kau pusing tawaf Kaabah ni semua selawat, selawat. Maka kenapa? Mana dia tertanya-tanya lah. Sufyan Ats-Tsauri tertanya dengan lelaki tersebut. Maka lelaki itu pun macam tanya balik, tuan ni siapa? Maka Sufyan Ats-Tsauri kata, aku ni Sufyan Ats-Tsauri. Allahu Akbar ya Rasulullah. Mana dia kata, aku dengar nama ni dah lama dah, Sufyan Ats-Tsauri ni. Mana dia tahu bahawa Sufyan Ats-Tsauri ni orang alim, ramai pengikut dia, ramai dia punya murid-murid dia. Tetapi hari ni alhamdulillah aku dapat berjumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri yang sebenarnya. Maka oleh kerana engkau Sufyan Ats-Tsauri, aku ceritakan kenapa aku beramal ataupun aku berselawat setiap kali dalam pusingan dalam tawaf. Maka dia ceritakan bahawa tahun lepas aku pergi buat haji. Aku buat haji dengan ayahku, dia kata. Aku buat haji dengan ayahku. Dan sesampainya di Mekah, sebelum ibadah manasik haji itu berlangsung, maka ayah dia jatuh sakit. Jatuh sakit. Apabila jatuh sakit, makin hari makin lama makin teruk dan nazak, dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan apabila meninggal dunia itu, lelaki tersebut sedih dan doalah kepada ayah dia, inilah moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu, macam-macam lah doa yang dibuat sehingga sampai dia tertidur. Sampai dia sebelum tu apabila dia dah meninggal tu, tiba-tiba muka ayah dia daripada elok tadi bertukar menjadi hitam legam. Menjadi hitam legam muka ayah dia. Dan apabila dia tengok keadaan tu, Allahu Akbar, kenapa ayahku ni, ya Allah, kenapa dia pun berdoa lah, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ampunkanlah dosa ayahku ini, ya Allah. Macam-macam doa lah sehingga dia letih sampai dia tertidur. Apabila dia tertidur, dia mimpi, datang dia jumpa dengan seorang lelaki muda yang sangat cantik wajahnya. Sangat cantik wajahnya, bersinar wajahnya. Dan lelaki tersebut tanya, dia terus buka penutup muka ayah dia dan disapu muka ayah dia.
3 kali. Disapu muka arwah ayah dia tu 3 kali. Daripada hitam legam tu, maka berseri-serilah wajah ayah dia tadi, daripada hitam legam tu. Kemudian lelaki tu pun berlalu. Sebelum lelaki tu berlalu, maka anak dia ni peluk kaki lelaki tersebut dan tanya, "Wahai tuan ni siapa?" Maka lelaki tu kata, "Akulah Rasulullah. Akulah Rasulullah." Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawa kepada anak-anak ataupun lelaki tersebut, dia kata, "Tahu tak apa amalan ayah kamu ni?" Dia kata, "Tak tahu." Maka Rasulullah kata, "Ayah kamu ni sebenarnya seorang yang fasik." Seorang yang fasik. Apa benda-benda jahat semua ayah dia buat. Apa benda-benda mencuri, minum arak dan sebagainya, semua ayah dia buat. Tetapi satu benda yang tak lekang dari bibit ayah dia ni adalah selawat. Dia buat benda-benda jahat juga, tapi dia selawat. Tiap-tiap hari tak pernah lepas selawat dia ke atas Rasulullah SAW. Oleh kerana itu aku datang untuk bagi syafaat. Aku datang pada ini, aku bagi syafaat kerana dia selalu berselawat dan salam ke atas aku, maka aku bagi syafaat kepada dia untuk dia diselamatkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa ayahnya yang telah lalu. Masya-Allah, tabarakallah. So apabila selesai perbincangan, maka Sufyan Al-Thawri menyatakan bahawa, "Wahai lelaki, kamu telah mendapat ijazah selawat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Semenjak itu Sufyan Al-Thawri juga tidak meninggalkan untuk berselawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selawat ini masya-Allah tabarakallah, dia banyak faedah ni, banyak kelebihan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu teringat masa kami mula pindah ke Nilai, dulu kami kita di Yayasan Pendidikan Al-Quran bagi Anak Istimewa, Yayasan Faqih ni kita di PJ awal-awal dulu, tapi oleh kerana kita nak melebarkan sayap kita ke Negeri Sembilan, maka kita pindah ke Negeri Sembilan. So kisahnya kita cari tempat, mana mula-mula tu kita cari tempat, dan kami ni semua terkesan dengan kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur ni dia terkenal di Indonesia tu dengan Ustaz selawat dengan sedekah. Ustaz selawat dan sedekah. Dia macam-macam, kalau dia nak sesuatu tu dia selawat, dia sedekah. Nak sesuatu dia selawat dan dia sedekah. Dan kita mengambil aspirasi dia. Dan masa kami cari rumah di kawasan Nilai ni, kebetulan ketika itu kita jumpa satu kawasan di Nilai Impian di Kenanga, Laman Kenanga. Cantik dah rumah tu, masya-Allah, ada 3 deret rumah, kemudian di hujung tu penalot. Dan dia tu tak mengganggu rumah lah, maknanya kita datang pusing, kita boleh pusing rumah tu dan keluar. Maknanya kalau kita hantar anak nanti, so tak payah nak patah balik, dia terus boleh buat U-turn, keluar taman tu balik. So apa yang kita buat, maksud saya dengan sahabat saya, mantan pengurusi Yayasan Faqih Haji Zaini, dan dia juga mantan juga AM ni. Dan alhamdulillah, kalau tuan-tuan dengar, dia semalam dia operation, dan alhamdulillah dah sedar dah. Daripada alhamdulillah dia dah sedar daripada operation dia, dan mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Begitu juga saya pun dengar juga orang kuat kita Bang Cik Rohaizan pun diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit dan sebagainya. Dan begitu juga siapa-siapa jugalah. Sebagaimana saya selalu berpesan pada diri saya, dan saya mengambil aspirasi daripada Imam Nursi. Dia kata sakit itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu taat di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang dan dia akan pergi. Sampai masa dia akan datang, dan sampai masa dia akan pergi. So kita kena lalui jugalah. Begitu juga kita dengan anak istimewa ini. Kita dianugerahkan dengan anak istimewa ini. Ini adalah anugerah Allah SWT. Allah datangkan kita, dan kita kena ambil benda-benda yang baik, positif, benda-benda yang kita melihat akhirnya kedatangan dia ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balik cerita dengan kisah kami mencari kita punya center tu. So apabila apa yang kita buat,
apabila saya masa tu Zaini pun Haji Zaini pun duduk dekat nilai impian pun, apabila kami keluar je rumah sebelum nak pergi ke Bandar Baru Nilai ke nak pergi ke Bukit Mahkota ke, kita buat pusingan pergi ke Bukit. Masa tu taman tu baru, tak kenal pun orang dan tak tahu pun siapa tuan rumah dia, tak kenal pun tuan rumah tu siapa. Jadi sebelum kita gak pergi mana-mana, saya keluar daripada, saya pun duduk nilai impian di laman dilinean. Sebelum keluar ni kita akan pusing, kita berdiri dengan Haji Zaini, kita akan pusing rumah tu, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina, bawalah anak-anak istimewa kami, so selawat, pusing Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu pusing. Tak kenal tuan rumah, kita tak kenal siapa dia, tetapi qaddarallah ma syaa. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dengan kami. Akhirnya Allah mempermudahkan urusan kami, kenal dengan orang tu, terus kenal dengan tuan rumah dia, dan tuan rumah dia masya-Allah tabarakallah pun orang yang baik-baik. So masya-Allah kami dapat rumah tu, alhamdulillah. Sampai sekarang masih kami beroperasi di nilai impian, masya-Allah tabarakallah. Ini antara pengalaman kami lah. So masya-Allah tabarakallah, salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kita berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, sebagaimana kita sebut tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut dia dulu yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat tengok dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat indah. Sangat indah. Itu sebab kalau tuan-tuan ada peluang baca sirah-sirah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sirah ini dia akan mendekatkan kita. Sebab sirah ni sebenarnya peranan yang sangat penting. Sebab sirah ni dia akan mengajar kita tentang ibadah. Sirah ini dia akan mengajar kita tentang tauhid. Sirah ini mengajar kita tentang akhlak, macam-macam. Sebenarnya ilmu itu dia akan boleh di blend. Kalau sekarang ni kalau di universiti dia kata blended learning. So sirah ini boleh di blendkan di dalam pelbagai sudut ilmu yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi apabila kita melihat pada kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun ada kisah-kisah istimewa dia. Dan dengan insan-insan yang istimewa dia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia qudwah hasanah. Dia contoh yang terbaik. So kita akan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita kata qudwah hasanah? Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah ni, contoh yang terbaik, sebab daripada pagi 24 hour tu adalah qudwah kita. 24 jam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup itu, daripada paginya, tengah harinya, petangnya, malamnya dan sebagainya. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berinteraksi dengan sahabat-sahabat, duduk berinteraksi dengan orang tua, duduk berinteraksi dengan kanak-kanak, dan duduk berinteraksi dengan anak yatim, OKU dan sebagainya. Itu adalah sebagai satu uswah, ada sebagai satu qudwah hasanah untuk kita. Kita kena lihat dari sudut itu. Sebab itu kalau kita kata kita ada idola, kalau kita kata yes kita ada idola sekian-sekian pemimpin, sekian-sekian orang dan sebagainya, tapi kita tak boleh ambil dia punya idola tu kehidupan 24 jam dia. Mungkin kita lihat dia ni idola saya dari sudut kepimpinan dia. Dia ni idola saya sebab dia ni sekian-sekian, dia ni pandai mengurus dan sebagainya. Itu yang boleh kita ambil. Tetapi kita tak boleh ambil 24 hour kehidupan dia. Daripada pagi sampai malam tu, sampai dia tidur balik semua, kita tak boleh ambil. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka banyak-banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak cerita sikit sebelum nak mengakhiri kisah keceriaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, selain dia ada sahabat-sahabat yang masya-Allah tabarakallah sebagai khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, Nabi SAW ada seorang sahabat nama dia Nuaiman. Nama dia Nuaiman. Mungkin tuan-tuan ada pernah dengar kisah-kisah ini, mungkin dengar dalam YouTube dan sebagainya. Kisah Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr. Nuaiman ni dia kita nak cakap macam mana dia ni? Dia ni kalau kita tengok kisah-kisah dia tu, dia ni nak kata macam lurus bendul pun ada, nak kata banyak akal pun ada. Sehingga kan diriwayatkan bahawa Nabi kata Nuaiman ni apabila ada di sisi Rasulullah akan senang hati. Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan gundah gulana panggil Nuaiman tu, Rasulullah akan rasa terhibur. Sebab Nuaiman ni dia suka berjenaka, dia suka
berseluruh dan sebagainya. Tapi dengan jenaka dia agak unik. Jenaka dia agak unik. Jadi sehingga kan disebut bahawa diriwayatkan bahawa Nuaiman nanti apabila di akhirat kelak dia akan masuk syurga dengan tertawa. Sebab dia suka membahagiakan orang lain. Itu sebab dalam hidup ni tuan-tuan puan Allah Subhanahu taala, kalau kita tak boleh nak membahagiakan orang lain, jangan menyakiti hati orang lain. So ini benda ni sebenarnya, cerita ni sebenarnya yang paling dekat ni telinga saya lah. Yang paling dekat ni telinga saya lah untuk menasihati diri sendiri dekat lah. Tetapi isu dia adalah kita kena selalu membahagiakan orang lain. Begitu juga dengan kisah Nuaiman. Nuaiman ni kisah dia masya-Allah tabarakallah. Dia sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta pada Allah dan sangat cinta pada Rasul. Tapi dia ada tabiat yang agak buruk lah. Dia suka minum arak, dia suka buat. Tapi apabila dia buat minum arak tu, dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tadi minum arak. Maka Rasulullah ni apabila orang benci diri dia tak adalah sangat marah sangat. Tetapi apabila orang melanggar perintah Allah Subhanahu, Rasulullah sangat marah. So maknanya yang berkaitan dengan ajaran Islam, Rasulullah sangat marah. Yang berkaitan dengan syarak, Rasulullah sangat marah. Tetapi kalau orang kata hina Rasulullah, pukul dia dan sebagainya, Rasulullah dia tak ada masalah sangat. Tetapi apabila Nuaiman ini dia minum arak dan dia jumpa Rasulullah SAW, dia bertaubat, kata aku tak nak minum arak. Maka Rasulullah watan dia. Kemudian 2-3 kali minum arak lagi, datang jumpa Rasulullah. Dia punya kelebihan dia buat jahat, dia jumpa Rasulullah. Buat jahat, dia jumpa Rasulullah. Maknanya kita macam mana ya? Dia memang sangat istimewa lah. Dia punya ciri-ciri itu sangat istimewa. Sehingga kan Rasulullah SAW menyatakan bahawa dia ni masuk syurga dalam keadaan tertawa. Sehingga kan dalam konteks ini apabila dia buat benda-benda yang tak elok tu, sahabat pun marah lah. Sahabat pun marah, sehingga kan sahabat katakan la'natullah alaihi Nuaiman. Allah, moga Allah Subhanahu melaknat Nuaiman sebab dia seolah-olah macam mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap okey, kejap buat jahat, lepas tu minta taubat, jahat minta taubat. Tapi kelebihan dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Rasulullah sallallahu. Maka apabila Rasulullah dengar sahabat-sahabat marah dia, kadang-kadang sampai pukul dia, Rasulullah kata, la tal'anu. Jangan laknat dia, jangan laknat sebab kerana dia ni cintakan Allah dan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang lain menyatakan bahawa Allah sangat mencintai, Allah dan Rasul ini sangat mencintai Nuaiman ini sendiri. Masya-Allah tabarakallah. Ini peristiwa yang sangat special lah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang kisah-kisah Nuaiman ini, dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana kisah Nuaiman ni satu hari itu Sayyidina Bakar jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nak ajak Nuaiman ni pergi ke Syam untuk berniaga lah, untuk berniaga dan berdakwah. Okey, Nuaiman, kenapa nak bawa Nuaiman? Saja dia. Abu Bakar kata, saja dia nak bawa Nuaiman. Okey, maka kata kalau macam tu tak apalah, bawalah. Nabi kata bawalah Nuaiman. So apabila dia bawa Nuaiman ni, dia bawa seorang lagi. Nuaiman ni memang pelik dah perangai dia. Dia bawa seorang lagi sahabat namanya Suwaibid. Suwaibid bin Harmalah. Suwaibid bin Harmalah ni pun orang yang special juga. Dia ni jenis orang yang luas bendul juga. Mana kalau orang kata buat tu, buat tu. Orang kata buat ni, buat ni. Dia tak ada grey area. Dia kalau orang sebut tu, dia buat tu. Sebenarnya. So apabila dia orang pergi rombongan ini dengan Sayyidina Abu Bakar ni pergi ke Syam, maka sampai satu ketika itu, kisah nak ceritanya, apabila sampai satu ketika itu, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Suwaibid tadi, Suwaibid ni untuk menjaga makanan. Suwaibid, tugas kau adalah untuk menjaga makanan. Sampai time lunch hour, okey boleh makan. Kalau tak sampai lunch hour lagi, jangan makan, jaga. Okey dia kata, okey boleh. Jadi ketika itu Nuaiman kata, wahai Abu Bakar, aku ditugaskan apa? Abu Bakar kata, tak apalah, kau buat apa yang kau sukalah, kata Abu Bakar kepada Nuaiman. Okey, dia pun macam tu je lah. Baik, selepas tu satu ketika apabila dia bangun, satu ketika tu apabila dia rasa lapar ketika itu. Dan waktu lunch hour belum sampai lagi. Waktu makan belum sampai lagi. Tapi dia datang kepada
Suhaib. Dia kata, Suhaib, aku lapar lah, aku lapar lah, aku nak makan. So, dia kata, ini belum time lagi, belum masa lagi. Saya Abu Bakar mengarahkan aku supaya aku menjaga makan ni. Time makan barulah kita makan. Tunggulah saya nak Abu Bakar balik dulu, baru kita makan sama-sama. Tak boleh, aku dah lapar sangat dah ni, dia kata. Aku dah lapar sangat dah, Nuaiman kata. So apabila kata tak boleh. Ini kelebihan dia. Dia kata tak boleh. Dia tak ada, orang kata tak dia jaga, dia akan jaga. Suhaib ni dia kata macam tu lah, tak boleh, no is no. Kadang anak-anak kita pun macam tu kan. Kadang-kadang kita cakap dengan dia, kalau dia punya rutin hari tu tak boleh berubah, so tak boleh lah kat dia. Jadi akhirnya kalau kau tak bagi aku makan juga, aku akan buat hal, dia kata. Aku akan buat hal, aku akan buat onar kalau bahasa kita kan. Aku akan buat onar. Maka dia kata, dia buat dia lah, Suhaib pun buat dia akan jagalah tempat makan tu. Apabila kemudian dia pergilah ke pasar. Nuaiman ni pergi ke pasar. Dia ke pasar, dia jumpa orang-orang ramai. Dia kata, wahai orang ramai, nak tahu tak aku ada seorang hamba, dia kata. Aku ada seorang hamba. Orang yang jual hamba ni 200, 300 rial. Tapi aku boleh jual hamba aku ni 20 rial je, dia kata. 20 rial ke 20 dinar kalau tak salah saya. 20, murah lah, maknanya dia jual hamba itu murah, dia kata. Orang pun pelik, kenapa murah sangat, kata. Kenapa jual hamba kamu murah sangat? Sebab dia ada aib, dia kata. Oh, ada aib dia. Sebab nanti kalau kamu ambil dia nanti, mesti dia kata-kata, aku orang merdeka, aku bukan hamba, aku orang merdeka, aku bukan hamba, dia kata. Okey, tak apalah, ada orang bagilah 20 dinar kepada dia. Maka bila dapat 20 dinar tu, masya-Allah tabarakallah, dia pun belilah makanan-makanan dan dia beli hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap bagi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu orang tu tadi tu yang dah bagi dinar, dah bagi 20 dinar tu, carilah Suhaib ni. Apabila cari Suhaib ni, dia tangkaplah Suhaib ni. Apabila tangkap Suhaib ni, kata, aku orang merdeka, aku bukan hamba. Betul lah, tadi dah tahu, tuan kamu dah bagi tahu dah, ini aib kamu. Kamu akan cakap macam ni, dia kata. Masya-Allah. So maknanya sampai satu ketika tu memang pelik-pelik lah perangai-perangai yang dibuat oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Tapi masya-Allah, tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jejaka ini masya-Allah tabarakallah, apabila kisah ini diceritakan balik kepada Sayyidina Abu Bakar, bercerita balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai nampak gusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah suka sangat, bukan nak kata dia punya, tetapi dia punya kepelikan itu, kepelikan itu, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar terpaksa beli balik Suhaib itu untuk dibawa balik ke Madinatul Munawwarah balik sini. Masya-Allah tabarakallah. So ini di antara kisah-kisah yang sangat mungkin kita biasa duduk dengar kisah-kisah sahabat Nabi SAW yang sami'na wa ata'na dan sebagainya. Tetapi kisah Suhaib ini masya-Allah tabarakallah, kisah yang sangat menyentuh hati Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan macam tu, tetapi dia sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keindahan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita cari, yang perlu kita gali, tengok. Mungkin kadang-kadang kita duk tengok satu tahap, satu pattern di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya banyak lagi siri-siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita tentang menyantuni OKU ni, banyak sangat siri-siri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni OKU ni. Yang pastinya kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah ada anak, pastikan anak kita ini kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak kita ni macam anak saya, dia non verbal, tetapi saya daripada awal memang saya pastikan dua benda dia kena boleh sebut. Allah dan Muhammad. Dua benda dia kena sebut. Kalau dia tak sebut, tak tahu nama ayah dia kan pelik. Nur Akhiyairi, mana dia boleh sebut? Dia adalah certain benda yang dia boleh sebut. Nak sebut ayah pun dia pas dia ibu dia. Ibu tu memang izhar, memang nyata dia sebut ibu tu. Tapi kalau sebut ayah ni, bunyi dia slang, tak tahu slang apa, tak tahu. Nak kata slang Negeri Sembilan pun tak Negeri Sembilan juga. Tetapi nak menyatakan bahawa yang pasti ni kita akan ajar dia nama Allah, dia boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala dan boleh sebut nama Muhammad. Dan pengalaman kami, ada benda yang kita ajar supaya dia boleh sebut Muhammad tu dengan jelas. Dan seingat saya,
dengan selawat ni lah. Kita ajar dia dengan selawat. Masa tu kami pergi ke Brunei kalau tak silap saya. So lagu Muhammad pun dia boleh sebut, lagu Muhammad Rasulullah SAW. Dan saya ingat kita pernah pergi Brunei dulu, saya dengan Haji Zaini pun kita pernah pergi Brunei. Ketika itu dia di Brunei itu dia ada buat pertandingan selawat-selawat. So ada satu selawat tu sangat menyentuh hati kami, dan kita bawa selawat tu adalah merupakan selawat, kita panggil selawat Brunei. Kalau di Faqih kita panggil selawat Brunei. Tapi sekarang ni kita dah perbagaikan ada selawat di Faqih itu. Tapi selawat tu Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kita selalu ulang, so anak dia capture Muhammad, dan disebut tu, kalau sebut Muhammad tu dengan tasydid, dengan sabdu dia Muhammad. Dia tak sebut kita Muhammad, dia tak Muhammad. Tu Masya Allah. So mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita ajar anak kita ini menjadi saham. Tetap lagi apabila kita ajar dia benda-benda yang baik. Sebab Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahawa ibu bapa yang tidak mengajar anak-anak dia perkara-perkara yang baik, seolah-olah dia mensia-siakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah membuat satu kejahatan yang besar kepada anak-anaknya. So walaupun tak banyak kita boleh ajar anak kita, at least kita boleh ajar anak kita berselawat. So saya kira itu sahaja yang boleh saya kongsikan dalam keterbatasan masa ini. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya akhiri perkongsian saya pada malam yang berbahagia ini dan dengan lafaz yang mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan wa qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to moderator, tuan moderator. Saya pula tak dengar suara Abang Narwi ya. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian tadi. So saya cuba recap poin-poin yang Ustaz dah share, dah sampaikan. So mungkin kalau tak betul minta tolong perbetulkan. So saya tangkap mana yang saya boleh tangkap poin-poin tu untuk saya ulang semula lah. Yang pertamanya Rasulullah tu dia punya kehidupan dia 24 jam. Setiap saat tu adalah contoh yang boleh kita ikuti. Kita perlu jadikan idola, perlu jadikan seseorang yang kita ikuti. Kalau kita ikut artis ke selebriti ke ataupun sesiapa saja, hanya beberapa perkara saja yang kita boleh follow, selebihnya kita tak boleh nak follow, kan? Jadi itu satu. Yang kedua adalah tentang syafaat ni. Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan memberi syafaat kepada umatnya. Kita berdasarkan bercerita tu, semua sahabat ataupun insan-insan yang berpeluang bertemu dengan Rasulullah mendapat syafaat secara terus. Kisahnya kalau disebutkan Nur Aiman tu dia bertemu secara langsung. So sangat beruntung lah. So, bagi kita yang tak pernah berjumpa ni, selawat adalah satu cara untuk kita berhubung dengan Nabi Muhammad SAW untuk mendapat syafaat dia. So syafaat ni adalah umpama kalau dalam resume tu kat bawah tu ada reference. Allahu Akbar. Kan? Ada reference kan. So kalau kita submit tu, so dia tengok reference kat bawah tu credible. So orang yang akan ambil kerja kita tu, saya rasa dia confident. Dia macam gitulah kan umpamanya. So jangan, saya rasa satu perkara yang kita perlu ambil perhatian dalam apa jua perkara. Ustaz juga share pengalaman tentang bagaimana ingin membuat sesuatu dan berselawat selain daripada doa lah kan. So kita mencari bantuan, okey.
Dan seterusnya, poin yang seterusnya tu yang menarik adalah kalau tak boleh bahagiakan orang, jangan kita sakiti hati orang, jangan sakiti orang lain. So sangat sangat betul lah tu. Jadi untuk kita kekal positif, maklumlah dalam hidup bersama anak istimewa ni ada aja dia punya cabaran-cabaran dia, especially apabila kita berdepan dengan orang-orang yang tak biasa dengan golongan OKU tu, tak ada pengetahuan dan so on. Jadi kita kena sentiasa bahagiakan walaupun orang tu mungkin tak sealiran dengan kita ataupun tak ada pengetahuan tu. Okay. And then yang kedua, seterusnya apa saya nak apa tu, kata orang tu bagi satu poin lain. Dalam 24 jam Rasulullah punya kehidupan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, which is yang saya rasa tidak termampu kita untuk mengikut 100%, betul? Jadi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semualah kot. Kan? Umpama satu cerita tadi tu, dia buat jahat, dia buat apa, tapi dia tak tinggal, dia berselawat. Jadi atas sebab itu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada insan tersebut. Sangat beruntung. Okay, jadi kita jangan tinggalkan selawat. Okay, jangan lupa berselawat. Dan saya kira itu saja yang sempat saya tangkap poin-poin dia. Jadi saya menarik tentang selawat Brunei tu. Ke nanti lepas ni kita akan buat selawat Brunei? Boleh je kalau nak buat. Okey, tak apa. Okey, untuk para penonton yang sedang menyaksikan program ni, kita dah di akhir program. Jadi saya akan muat naik link Microsoft Teams untuk tuan-tuan perempuan join. Okey, bagi saya few second. So sementara tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ajak anak-anak bersama-sama, ahli keluarga yang lain untuk bersama-sama berselawat. Tapi selawat Brunei tu je, dia tak panjang. Tak apa. Ikutlah selawat ni macam mana yang Ustaz prefer. Okey, baik. Link untuk selawat tu telah dimuat naik. So siapa yang telah install aplikasi Microsoft Teams di smartphone masing-masing ataupun di notebook, so boleh klik link tu. So saya akan allow untuk join lah. Okay, so maybe kita bagi beberapa minit masa untuk penonton untuk join sebelum kita mula berselawat. Boleh Ustaz Boleh. InsyaAllah. Kita buat dua versi satu Brunei, satu Malaysia. Ya, boleh. Indo ada. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. So kita jemput semua yang menonton untuk join sesi selawat kita. Saya pun tak boleh bawa Faris ni sebab time dia punya mas rutin dia dengan surah Ar-Rahman tu dekat atas lah. Jadual dia dah tetap tu. Faham. Tak boleh diubah tanpa social story. Nak juga bawa dia tapi dia dah duduk kat atas tu. Okay. Nampaknya macam tak ada yang nak join. Tak apa, anak-anak tak ada tu pun tak apa, dekat-dekat. Itulah dia. Dalam rumah kita dengarkan sama-sama insya-Allah. Okey, kita ada beberapa orang sudah.
So kalau nak turn on video, boleh turn on video, jangan malu-malu. Tapi dengan pakaian yang sopan lah. Saya adjust saya punya view. Alhamdulillah, Bro Rohaizan kita join. Masya-Allah, masya-Allah. Sihat bro? Boleh dengar ke? Tak boleh dengar. Dia boleh dengar tu. Dia mute dia punya mic. Suara dia. Sihat bro? Ustaz. Alhamdulillah dengar. Masya-Allah, masya-Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua insya-Allah. Doa kami. Orang diuji ni dekat dengan Allah SWT. So, Terima kasih. Ya, kita bagi masa. Abang Hafiz pada rumah? Ada Ustaz, tengah masak. Ya, masya-Allah. Masak. Ini chef jemputan ni. Baru masak, sambung 2 kali masak lah. Masya-Allah, masya-Allah. Biasa budak-budak lelaki. Oh, Puan Hayati Jaafar join. Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar Puan Hayati? Kak Yati, apa khabar Kak Yati? Kak Yati, apa khabar Kak Yati? Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah. Iskandar. Ada Idin gitu? Salam Kak Idin. Iskandar, apa khabar? Baik. Tengah buat apa? Okey, kita 10-5 minit kita mulakan. Kita bagi masa lagi 2-3 minit. 10 minit kita mula. Okey. Mungkin Iskandar boleh bawa ni kot. Okay. Baik. Iskandar sihat Iskandar? First time kita jumpa kot rasanya. Iskandar berapa umur? Senyum dia. Tak kenal, abang tak kenal kot dia tak ni. Tak respon. Malu. Malu, masya-Allah. Malu tu separuh iman. Ya Iskandar? Ya. Siapa join? Encik Azwan Nasir, terima kasih join. Assalamualaikum Azwan. Waalaikumsalam.
Disebut nama salah. Asbab sikit. Macam pelik sikit. Miss Chen. Tak betul saya ni? Ya, pukul 12. 12. Allah, banyak pahala ni. Allah Akbar. Bila event sampai apa ni? Ya. Haris. Dekat sikit. Sini, Angka nak cakap. Sini, tak nampak awak. Haris. Event, Sini, dekat sikit. ya. Event masa sampai ke? Kejap lagi. Event sampai ke apa? 10.15. 15. Kejap lagi kita selawat Event dan 9 malam sampai apa? Okay. Lagi seminit. Kita tunggu lagi seminit dan kita boleh mula. Ya. 9 malam sampai apa? 9 malam sampai 10.15. Dia nak set time tu. Ya. Yes, Ya, nak set baju. time. Everything must be perfect plan. Oh, itulah. Pegang. Ganti pula tu. Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Allah, seronok je. Abang Hafiz ada misai ya. Hafiz. Janggut pun ada. Kakak pakai tudung. Masya-Allah, masya-Allah. Ini keluarga bahagia ni. Hafiz kan? Ya. Hafiz berapa Hafiz? Ya Ustaz. Assalamualaikum. Lama tak jumpa ya? Yalah. Kan ni, duduk rumah. Salam. Okay. It's already 10:06. 10:06 minit. Saya rasa kita dah boleh mula lah kot. Okay? Okay. InsyaAllah. Okay. Dia persilakan Ustaz untuk memandu kita. Lead singer. Okay. Kita ikut je. Kita buat dua Yes. versi. Kita buat mula versi Brunei, lepas kita buat versi Malaysia. Okay, kita mula. Haris boleh mula Haris. Bagi masa 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, start kata. Count. Haris count, please. Senyum sikit Cik. Kira 1, 2, 3, mula. Main jadi je. Alah kumpul lancar. Lepas selawat Brunei dulu ya. Okay. Follow Ustaz selawat. Kita follow. Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Versi Malaysia pula ya. Versi Malaysia. Okay, 1, 2, 3. Okay, baca. Count Hafiz. 1, 2, 3. Hafiz. Okay. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita buat versi Malaysia pula ya. Versi Malaysia.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika, sallallahu ala Muhammad. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السوء صلى الله على محمد. Okey, selamat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السوء صلى الله على محمد. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الضلال أنت مصباح النور صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu Mahaban ke? Johor ya? Johor tu. Johor punya ni. Selamat Mahaban. Johor style. Johor style. Taf Jiria. Dia besar. Daniel, apa khabar Daniel? Daniel nak selawat ke? Ni kau nampak ni. Ya, kau ni lah. Nak selawat ke Uncle Zamri tanya? Siapa? Hafiz ke siapa? Dia ada ayat kau nampak. Dia kata. Gambar video lah. Dia kata aja. Nak selawat ke selawat sama-sama? Okey. Follow ni Uncle Roizan. Kita follow Uncle Roizan sekali lagi. Last. Selawat majlis ya. Yeah, selawat majlis. Yes. Mana boleh nak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Nabi salam
alaihi wasallam. Masya Allah, siapa suka sedap tu? Mana suara awak? Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi alaihi wasallam. Hujah kita. Nanti kalau InsyaAllah. ini di antara hari-hari yang bahagia kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat-malaikat yang mencatat, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Oh, Haris, apa tu? Bentuk hati. Apa tu? Bentuk hati. Okey, Hati jadi. Okey, bro, terima kasih banyak, bro. Alright, okay, terima kasih semua. So, Alhamdulillah kita dah di penghujung program. So, terima kasih atas semua penglibatan, terutama kepada Ustaz Dr. Haji Noor Kiari. Susah sebut daripada dulu lagi. Minta maaf banyak-banyak. Selalu panggil bro je. Okey, so terima kasih sekali lagi. So, Ustaz ada apa-apa pesanan ke nak disampaikan sebelum kita tamat? Oh, okey. Itulah, lupa pula kan. Kawan ni. Kami di Pusat Pendidikan Ibn Maktum, kita tengah buat satu aplikasi Quran Isyarat. Nanti boleh tengok dalam Facebook ko, dalam so isyarat ni untuk, tetapi untuk orang pekak ni, pendengaran ini, mereka tak ada Quran untuk mereka berinteraksi. Jadi tuan-tuan dan puan yang Allah SWT boleh download for free. Tapi hanya untuk Android je lah. Siapa yang guna buah Apple tu, minta maaf lah. Kita belum sampai buah Apple lagi. Kita buah limau, buah bingkai, buah durian, okey. Siapa yang pakai Android, insyaAllah boleh download for free. Sebab kita buat ini ada khas untuk sahabat-sahabat kita yang OKU pendengaran. So dia boleh berinteraksi dengan Al-Quran tu dengan cara dia, dengan keunikan dia. So boleh tengok dalam tu. Kalau rasa nak sama-sama boleh tafaddal mashkura, boleh ada dia punya link. Nanti saya akan bagikan
dalam tu pun ada, nanti saya akan bagi link khusus lah untuk kita boleh sama-sama menyumbang. Dah 11 surah dah siap. Kita akan buat 30 juzuk habis, tapi sekarang ni dah baru 11 surah yang siap. Boleh tengok kat situ insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi. Barakallah. Terima kasih semua. Okey, jumpa lagi. Okey. Asyik. Bye. Siap Timmy. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.